kita duk bincang ni iaitulah rukun sembahyang. Yang pertama iaitulah niat. An-niyatu qasdu syai' muqtarinan bi fi'li. Niat itu disertai dengan perbuatan. Maksudnya kita hadirkan dalam hati kita di dalam takbiratul ihram itu. Dia ada qasad, ta'rad, ta'yin. Qasad sahaja aku semayang. Lepas tu ta'rad dan ta'yin. Semayang apa? Subuh tu ta'yin. Ta'rad. Ta'rad ni tentu. Semayang sunat ke fardu. Contohnya fardu. Fardu ta'yin subuh. Itu maklum. Kita niat dalam hati kita. Baik. Adapun lafaz niat tu sunat. Usolli tu sunat sahaja. Yang wajib tu kita ni menghadirkan di dalam hati kita. Baik. Kedua, berdiri betul. Ni rukun sembahyang yang kedua. Berdiri betul, yakni bagi orang yang mampu berdiri. Berdiri betul maknanya tegak. Kita berdiri betul, kita berdiri tegak. Ini adalah rukun sembahyang bagi sembahyang fardu. Adapun sembahyang sunat boleh duduk terus. Kalau kita nak duduk boleh duduk. Tapi sembahyang fardu kalau mampu berdiri tak boleh kita ni duduk. Wajib kita kena berdiri. Mesti kita kena berdiri dalam sembahyang fardu. Kedua, berdiri betul. Wajib berdiri pada sembahyang fardu. Wajib berdiri itu bagi orang yang upaya berdiri. Orang yang mampu, yang kuat, yang larat berdiri, dia kena berdiri. Jadi kita bincang dah hari itu. Kalau nak duduk dalam sembahyang fardu, nak duduk terus, bila? Boleh. Yakni ketika kita ni hilang fokus, hilang tumpuan. Kalau berdiri pakai tak boleh baca apa dah, sakit. Boleh duduk terus. Contohnya penin. Kalau kita berdiri ni pakai tak tahu kat mana sembahyang kita, duduk terus boleh. Sebab uzur. Apabila hilang tumpuan, hilang fokus, boleh duduk terus. Tapi selagi mana mampu, kuat, kena berdiri dulu. Wajib. Ini maklum dah bagi kita. Macam orang sakit-sakit lutut tu, dia bawa kerusi. Lepas tu dia berdiri. Dia takbiratul ihram berdiri. Lepas tu dia baca Fatihah pun, dia larat lagi, dia berdiri. Dalam baca surah tu dia tak mampu dah. Lutut dia tu dah sakit dah. Boleh duduk. Berdiri dulu. Mesti. Dia tak boleh duduk terus, tak boleh. Dia kena berdiri dulu. Setakat mana mampu baru duduk. Tapi kalau nak duduk terus boleh. Macam kita sebut tadi. Yakni ketika hilang fokus, hilang tumpuan. Boleh duduk terus. Itulah dalam agama kita mudah. La yukallifullahu nafsan illa us'aha. La yukallifullahu nafsan. Allah Ta'ala tidak memberati seseorang illa us'aha, melainkan apa yang mampu ia usahakan. Takat mana kita mampu. Takat mana kita boleh berdiri, kita berdiri. Tak boleh berdiri, kita duduk. Itu mudah. Maka jikalau tiada upaya berdiri, kalau tak mampu berdiri, hendaklah sembahyang duduk. Sembahyang duduk. Kalau dia boleh duduk terus atas lantai, lagi bagus. Tapi kalau dia tak mampu, duduk atas kerusi, tak apa. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Tapi tengok kemampuan kita lah. Itu dalam hukum fiqh, kita tak boleh hukum secara
putih macam tu. Tak boleh. Nah, contohnya dia tu mampu berdiri. Dia berdiri dulu. Lepas tu dia tak larat. Dia duduk. Nah. Lepas tu, kalau dia tak larat, duduk terus. Rokok pun duduk, sujud pun duduk atas kerusi tu. Tapi kalau dia mampu, ketika nak rokok tu dia bangun, dia rokok macam biasa. Boleh? Kalau dia mampu lagi, dia sujud bawah, dia turun sujud di lantai macam biasa. Cuma dia tak boleh. Cuma dia duduk atas kursi je lah. Sebab lutut dia sakit. Tapi kalau tak mampu juga, duduk atas kursi terus. Pada awal sampai habis. Ni kita kira orang yang mampu. Hak mampu berdiri, dia berdiri sampai sudah. Dia buat macam biasa. Ataupun keadaan yang kedua, dia mampu berdiri. Lepas tu lutut dia sakit, dia duduk sat. Saat lagi dia mampu sujud, dia bangun, berdiri dan sujud macam orang biasa. Kalau dia mampu lagi, dia turun sujud di lantai macam biasa. Macam tu Arab dah buat di Mekah. Itu yang kedua. Ataupun yang ketiga, dia tak mampu. Memang kalau nak turun pun sakit. Duduk atas kerusi pada awal sampai habis. Cuma kedudukan sujud tu dia kena lebih daripada kedudukan rokok. Itu saja. Itu saja. Tapi memang di belakang dia ni memang sakit betul-betul tulang belakang ni. Tak mampu dah. Dia suruh tunduk juga bawah daripada punggung. Dia memang tak mampu dah nak tunduk. Takat ni yang boleh pergi. Orang cekang. Takat dia mampu. Ni ada pula duk petua tak sah. Tak boleh. Kena tengok kemampuan seseorang tu. Tanya dia, mampu tak? Tak mampu. Tak apa, abad dekat mampu. Ni kata tak sah. Susah hati orang tu. Aku buat lagu mana? Susah hati. Tengok kemampuan seseorang. Kembali kepada kaedah tadi, ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Kita ni masyaqqah. Kita ni darurah. Al-masyaqqah tajlibu taysir iza daqa ittasa'a. Allah Ta'ala mempermudahkan kepada kita sekadar kita ni mampu. Habis. Macam tu lah. Maknanya kalau mampu kita berdiri macam biasa, kita duduk buat macam biasa. Ataupun yang kedua, kita mampu berdiri sat, lepas tu kita duduk. Saat lagi nak rokok, kita bangun rokok macam biasa. Sujud, kita sujud di lantai macam biasa. Tu yang kedua. Yang ketiga tak mampu. Memang kita sekadar duduk di atas kerusi. Yang ketiga. Tu pun kita rokok macam biasa. Dan kalau mampu, bagi yang ketiga ni, kita sujud bawah daripada punggung kita. Maknanya kita tunduk bagi banyak. Kalau mampu. Yang keempat, tak boleh tunduk banyak. Tunduk tak boleh. Tunduk tak boleh. Dia macam tu di dalam susunan. Dan jikalau tiada upaya, duduk pun tak boleh dah. Tak ada tenaga api dah. Habis dah. Tak larat dah. Maka hendaklah ia sembahyang di atas lambungnya. Yakni kita ni mengiring. Kepala belah kanan, kaki belah kiri. Kepala belah ni, kaki belah ni. Kita mengiring. Tu step yang seterusnya dia kena ikut tertib. Kalau tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, tidak mengiring. Tidak belah di atas lambungnya yang kanan. Maknanya kita ni tindih tangan belah kanan kita ni. Kepala belah sana, kaki belah sini. Dengan menghadap kiblat. Inilah kedudukan kita di dalam kubur. Sama ada lelaki ataupun perempuan dalam kubur, inilah kedudukan kita. Muka kita menghadap belah ni. Kaki kita belah ni. Muka menghadap kiblat. Itu bagi orang yang tak mampu duduk, dia tidak di atas lambung yang kanan. Maka jikalau tiada upaya, tak mampu juga
Tak ada tenaga dah. Nak mengirim pun tak boleh dah. Lorak dah. Ketika sakaratul maut. Contohnya. Tapi akal waras. Ingat lagi. Kita minta lagu tu lah. Kita minta Allah Ta'ala bagi kewarasan kepada kita ni sampai habis hayat dalam keadaan husnul khatimah, diizinkan oleh Allah Ta'ala dapat bertutur la ilaha illallah. Itu kita harap. Itu yang kita harap sekali. Kita berhajat. Doalah. Allah makhtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kami dengan baik. Kesudahan yang baik. Husnul khatimah. Wala tahtim alaina bisu'il khatimah. Janganlah akhiri kami dengan kesudahan yang buruk. Na'udzubillah. Kita minta kita ni mati dalam keadaan sedang. Dalam keadaan mengingati Allah Ta'ala. Habis. Dan maka jikalau tiada upaya sembahyang di atas lambungnya tak mampu mengiring, maka hendaklah berbaring dengan menghalakan perut tapak kaki kepada pihak kiblat. Maknanya kepala kita belah nu, kaki kita belah kiblat. Kepala tu angkat bagi tinggi dengan bantai. Kepala belah sana, kaki belah sini, menghadap kepada kiblat. Tu tertib yang seterusnya. Yang pertama berdiri, yang kedua duduk, yang ketiga kita mengiring, yang keempat kita ni tidur terlentang, kepala di sebelah sana timur, kaki di sebelah barat, iaitulah di sebelah kiblat. Itu yang keempat. Habis itu. Baik. Kita tidur tengah hari, digalakkan tidur macam ni. Contoh kita nak pukul 12.30 kita nak tidur sat, nak tunggu zuhur, sebaiknya kita tidur keadaan macam ni. Kepala belah sana, kaki belah sini, menghadap kepada kiblat. Tapi kalau tidur malam, kita ni macam tadi, kepala belah sana, kaki belah sini, sebaiknya. Habis. Tu orang dulu dia kira habis. Kiblat kat mana? Katil dia pusing bagi elok. Begitu juga orang ketika sakaratul maut, ketika nazak, begitu juga. Kepala dia tak belah sana, kaki dia tak belah sini. Orang dulu kalau dekat-dekat nyawa duk naik turun, apa dia buat hak pertama? Dia ubah katil. Dia ubah kedudukan tidur. Maknanya kepala belah sana, kaki belah sini. Itu kedudukan yang keempat bagi orang yang tak kuasa berdiri, duduk, tak kuasa berduduk, mengiring, tak kuasa meniring. Kita ni menghadapkan kepala kita, muka kita ke kiblat dan tapak kaki kita ni kepada arah kiblat. Maknanya kepala di sana, kaki di sini. Begitu juga ketika kita tidur siang hari dan begitu juga ketika sakaratul maut. Dalam keadaan sedia kita nak menuju kepada Allah Ta'ala. Tu orang dulu dia jaga semua. Lepas tu apa dia buat? Tukar syadar. Dia buat apa lagi? Tukar pakaian yang kotak-kotak tu supaya mati dalam keadaan bersih. Tu kalau mampu kita urus lah. Tapi kalau kita seorang nak urus orang sakit hak terlantak ni, nak urus lagu mana, nak angkat pun tak larat. Hak tu biarlah nak buat macam mana. Tapi kalau boleh, sekiranya kalau boleh, dekat dah dia duk tarik nafas naik turun tu, kita ni suci. Kalau ada najis, buang najis pakaian, kalau tak elok kita tukar yang elok. Tu ketika sakaratul maut. Bacalah Yasin ke, dan seumpamanya. Dan kita kena ajar talqin syahadah kepada orang yang hampir kepada kematian itu dengan qadar yang tenang. Kita ajak sekali, dia sebut, cukup, tak usah ajak dah. Lepas tu dia diam.
Dia bercakap pula, ajak sekali lagi. Dia diam, tak payah ajak dah. Supaya apa? Supaya kita tak mau bagi dia tu dalam keadaan cemas ataupun rimah. Sebab ketika tu dia berdepan dengan pelbagai godaan-godaan yang datang. Ini kita minta jauh daripada segala fitnah ketika kita nak meninggal dunia. Dalam Aqidatul Najin, imam yang menjadi ulama besar dalam ilmu akidah, karang kitab tauhid, siapa dia? Imam Fakhrul Razi. Bukan ustaz biasa. Dia imam. Kitab dia seluruh dunia orang pakai. Imam Fakhrul Razi. Ini cerita dalam kitab Aqidatul Najin. Ketika dia nak mati tu, anak murid dia ajak dia talqin syahadah. Dia golek kepala. Bukan dia tak mau kata, tetapi dia berdepan dengan Iblis ni. Iblis buat rupa mak. Iblis buat muka rupa ayah. Aku mak kamu. Aku jaga kamu. Mengakulah ku Tuhan. Tak. Tu fitnah nak mati ni, kita minta jauh daripada fitnah ketika sakaratul maut. Minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Tu tok guru, imam yang karang kitab tauhid, yang mengajar ilmu tauhid, Allah Ta'ala uji ketika nak mati itu dengan ujian sebegitu. Tetapi alhamdulillah, akhirnya kawan dia Ibnu Arabi datang bagi salam, ya. Iblis lari selera. Ya Fakhrul Razi, la ilaha illallah. Dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia mengucap la ilaha illallah, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah juga. Maknanya kita nak cerita, imam yang karang kitab tauhid, yang mengajar ilmu tauhid pun begitu hebat ujiannya ketika nak mati. Kita hak tak imam ni, kita hak tak tok guru ni, kita minta lah banyak-banyak doa sentiasa supaya kita ni mati dalam keadaan husnul khatimah. Habis itu. Tok Guru Haji Saleh, alhamdulillah, orang ajak dia talqin. Dia ajak orang balik. Dia kata ajak pelan-pelan. Orang ajak dia. Dia ajak orang balik. Dia kata ajak pelan-pelan, orang nak mati. Guru dia pada Mekah, duduk atas kursi, pegang tasbih, baca kuluhu. Pegang tasbih, Allah, pak, mati. Husnul khatimah. Itu kita baca kitab-kitab mereka ni, supaya Allah bagi berkat dah kepada mereka. Moga berkat tu Allah Ta'ala bagi juga kepada kita. Apa dia? Nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Nak hidup dalam iman, nak mati dalam iman. Habis. Baik. Jadi tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, mengiring, tak boleh mengiring. Kita tidur terlentang, kepala di belah timur, kaki di belah barat, di belah kiblat. Kaki itu di sebelah kiblat, kepala tu angkat bagi tinggi. Itu yang keempat. Habis. Yang kelima tak sebut di sini, sebut di kitab-kitab yang lain. Apa dia? Tak mampu dah. Maka ketika kita tu sedar, waras, tapi tak mampu dah nak buat apa-apa, maka kita ni hadirkan perbuatan solat itu dengan menggerakkan kepala. Kalau takbir, kita angkat Allahu Akbar. Kalau kita nak rokok, kita tunduk. Kita yang tidak, angkat sikit. Gerak sikit-sikit. Hadirkan dengan kepala kita. Tak mampu juga, kepala ni dah habis dah tenaga, dengan kelopak mata. Kalau kita takbir, angkat sikit. Sujud, rokok, turun sikit. Isyarat pergerakan tu dengan kelopak mata. Tak boleh juga, barulah hadirkan perbuatan solat itu dengan hati. Semayang,
menghadirkan sembahyang kita tu takbir dalam hati kita, baca Fatihah dalam hati kita, rokok dalam hati kita, i'tidal dalam hati kita. Ni sekiranya berlaku kepada kita, begitulah tertib-tertib yang mana wajib kita kena sembahyang. Jadi syahadah dengan sembahyang ni dia tak boleh pisah. Kalau pisah habis. Rukun Islam 5, mengucap sembahyang 5 waktu, puasa, zakat, haji. Tapi dua ni tak boleh pisah. Apa dia? Syahadah dan solat. Adapun puasa, kalau kita uzur boleh buka, kita qada balik. Zakat kalau tak cukup haul nisab tak wajib keluar. Haji tak mampu tak wajib pergi. Wajib ketika kita mampu. Tapi sembahyang tak ada uzur. Wajib kita laksanakan selagi mana hidup, selagi mana ada akal, selagi mana kita hidup waras, berakal, wajib kita kena menunaikan sembahyang. Wajib kita kena menunaikan sembahyang. Tak sembahyang wajib qada. Wajib qada. Wajib qada. Lepas tu mati, tak ada qada. Contohnya kita ni isteri dia ataupun suami dia. Kita tahu suami kita ni seminggu tak sembahyang, terlantak di atas katil. Maka hak kita tahu ni, kita tolong qada untuknya selama seminggu. Kita tahu ni, kita isteri kepada suami ataupun suami kepada isteri, kita khidmat. Kita tahu ketika uzur tu dia tak sembahyang seminggu. Maka kita tolong qada. Kita sembahyang zuhur fardu yang kita, habis kita bagi salam, kita sembahyang pula fardu zuhur, niat qada kepada isteri kita ataupun niat qada kepada suami kita. Ya. Nak niat lagu mana? Kita sembahyang zuhur, kita boleh buat dua keadaan. Dalam hati kita sembahyang fardu zuhur. Lepas tu, lepas sembahyang sekali lagi kita, ya Allah, aku jadikan sembahyang tadi ini untuk menggantikan kepada sembahyang suamiku yang dia tinggal. Boleh lagu tu. Kita niat, tak kita sembahyang zuhur lah, qada. Boleh kita sembahyang niat terus pun boleh. Saja aku sembahyang zuhur qada ni dalam hati untuk suamiku. Ataupun lepas sembahyang tak lagi. Hak tu tak boleh campur hak kita asin. Kena hak kita asin, hak dia asin. Dia tak boleh sekali. Hak dia asin, kita asin. Dia lagu tu. Baik. Ataupun hak kita pun berlapuk, tak ada nak buat. Buat kena duit banyak, boh dalam sampul RM10. Saya tulis di situ qada zuhur. Saya lagi jumpa orang soleh ni, tolong qada Ustaz. Budak-budak tafiz, hak besar-besar, hak reti lah. Jangan duk pergi hak cerodong-cerodong ni. Hak depa pun tak tahu angkut mana. Contohnya kita pergi pondok, tengok ustaz-ustaz 4-5 orang ni zuhur, kita tulis qada zuhur, qada asar, tulis nama. Dia kena ada nama. Kalau tak ada nama tak sampai. Contoh baca Quran kepada orang mati. Kalau kita tulis hamba Allah ya, tak sampai. Kecuali pi baca di atas kubur dia, baru sampai terus. Kalau tak atas kubur dia, kena sebut nama. Simpulan bin simpulan, simpulan binti simpulan. Ya Allah, sekiranya ada pahala bacaan Al-Quran ini, maka aku hadiahkan seumpama pahala ini kepada si mati ini, simpulan bin simpulan. Baru sampai. Dalam mazhab kita, Imam Syafi'i. Tapi kalau atas kubur, sampai direct. Kalau jauh, kena sebut nama. Begitu juga qada dan yang lain. Begitu juga qada
dan yang lain. Tu Tok Saleh dia kata kita ni nak buat kita kena reti cara. Kalau tak letih. Nah. Kalau tak letih. Contoh macam mana masak bagi nuri tahlil. Baca tahlil. Buat kat siapa? Bagi nama. Orang hak baca lagi dia hadirkan niat pahala tu kepada si mati. Niat kita Allah tahu. Tapi di dalam ikhtiar kita untuk bagi jadi puas hati, maka kita niat, ya Allah dengan tahlil tadi aku hadiahkan kepada simpulan Ibni Simpulan. Dengan bacaan Quran tadi aku hadiahkan kepada simpulan Ibni Simpulan. Tu Tok Saleh rahimahullahu taala, apabila orang nak upah baca Quran, dia bagi ke anak-anak murid dia, dia tulis nama. Tulis satu. Masa khatam nanti kena baca. Contohnya kawan ni 30 orang, baca semua. Sendiri hang. Hak kawan ni 30, baca nama semua. Hak kawan ni 30, baca semua. Supaya hasil kepada orang yang buat. Supaya hasil kepada orang yang melaksanakan. Tu. Baik. Tahlil hak paling saya puas hati sekali, Baba Nasir, Pondok Matang Kakak. Kalau 300 nama, 300 dia baca. Satu. Tak ada. Saya tengok warak sungguh. Kawan Baba Khairul, Baba Nasir. Puas hati. Dia baca satu. Tu warak. Setengah orang tulis nama tahu gitu, ambil duit lah. Buat tahlil umum gitu. Banyak lagu tu. Niat kita memang Allah tahu. Tetapi dalam khilaf kita meraih. Al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar daripada khilaf dituntut. Apabila keluar pada khilaf baca nama. Ya Allah dengan tahlil ini aku hadiahkan pada simpulan Ibnu Simpulan. Keluar pada khilaf. Selesai. Maknanya kita buat bagi puas hati, buat bagi elok. Begitu juga dalam apa urusan dalam agama. Contohnya korban. Kita kena wakil kepada dia beli dulu. Itu duit kita. Kita kena wakil dia beli lembu. Kemudian kita kena wakil kepada dia sekali lagi sembelih. Hak kita tu dia tak boleh pandai. Kalau dia sembelih tak boleh. Sebab tu hak kita. Tu tok guru dia kata mu wakil wakil beli. Ni saya wakil tok guru beli lembu. Aku terima. Dia kata mu wakil pula wakil sembelih. Saya wakil pada tok guru untuk sembelih. Saya terima. Tu bagi jelas-jelas betul-betul. Dalam masalah ibadah, dalam masalah khilaf dalam fiqh ni, kita kena bagi jelas, bagi clear supaya amal yang kita buat tu puas hati. Puas hati. Habis itu. Baik. Macam orang mati contohnya. Orang hak depa kata apabila mati upah haji, tanya dulu haji dia buat lagi. Buat dah tak ada upah dah. Nak upah buat apa? Dia buat dah. Ataupun dia mati. Dia mati itu mampu tak? Dia nak pergi haji. Tak mampu. Tak mampu tak payah. Sebab dia mati dalam keadaan tak mampu. Tak payah tekan anak-anak ni supaya pakak impun duit buat haji pula kepada ayah dia. Anak-anak pun makan tak apa nak ada. Tak payah. Tak payah. Sebab dia mati, si mayat tu mati pun dalam keadaan tak mampu. Tak payahlah berarti kepada ahli waris, kepada anak dia. Sampai nak kena impun pula seorang 1,000, seorang 2,000. Tak gaduh. Tu kita kena bagi jelas betul-betul. Begitu juga dalam bab upah haji. Kadang-kadang kita upah hak murah 1,500 tak boleh buat. Kalau buat pun dia bagi kat tukang sapu sampah tak tahu hala gitu lah. Tok Saleh rahimahullah taala
Dia kata nak upah haji kat aku boleh, tapi mahal. Pasal apa? Nak suruh kepada orang-orang yang kita ni yakin, percaya kepada dia. Seumpama orang petani yang duduk di Mekah kita kenal. Seumpama orang-orang Thailand yang duduk di Mekah tu kita kenal. Ni kita upah haji untuk dia. Tok-tok guru, ustaz-ustaz. Barulah kita ni puas hati. Kalau tak kita tak tahu siapa dia buat. Tu hak buat tak apa, kena hak tak buat pun banyak. Ambil duit bagi sijil, ambil duit bagi sijil. Macam-macam lah ni. Tak boleh harap. Nah, kita kena hati-hati. Jangan terpa, bahasa kita kata jangan terpa hak murah. So kata murah, pak masuk lalu. Ingat bab murah ni? Disik tu dulu, masa tu YB Cikgu Yahya. Dia kutip 40 orang, pergi Mekah 4,500. Sebah tak boleh pergi, kena murung. Mana boleh 4,500 pergi Mekah? Nah. Semua kena murung, tak boleh pergi. Tu kena jaga, kena hati-hati. Dalam bahasa Kedah kata, jangan terpa. Nah. Jangan kita ni, tengok ni, kita kena cari yang mana kita percaya, baru kita buat. Supaya puas hati. Ni kita bincang sembahyang wajib berdiri bagi sembahyang fardu. Yang kuasa berdiri, berdiri. Kalau tak boleh berdiri, dah hilang fokus, maka kita ni duduk. Tak boleh duduk, kita tidak mengiring. Kepala belah kanan, kaki belah kiri. Kepala belah sana, kaki belah sini. Tak mampu juga, kepala di belah timur, kaki di belah kiblat. Tak mampu juga, mengisyaratkan dengan kepala. Tak mampu juga, isyarat dengan kelopak mata. Tak mampu juga, hadirkan isyarat sembahyang itu dengan hati. Itu ketika nak mati dah. Bermula syarat berdiri betul itu, hendaklah lurus tulang belakangnya bagi orang yang upaya. Dia tak boleh buat bongkok. Dia mampu berdiri betul, dia kena bagi tegak tulang belakang tu. Dia tak boleh buat bongkok macam orang bongkok tu. Kecuali memang dah bongkok. Nak betul tak boleh buat guna. Bongkok dah. Tu tak apalah. Tapi kalau boleh betul tak boleh buat bongkok, tak boleh. Habis itu. Ketiga, takbiratul ihram. Ini rukun sembahyang yang ketiga. Pasal apa nama takbiratul ihram? Kita berhenti di sini hari itu. Yang keempat. Takbiratul ihram kita bincang dah. Tak apa, kita baca sikit. Ketiga, takbiratul ihram. Takbir yang pertama dalam sembahyang tu namanya takbiratul ihram. Hak pertama tu saja. Hak kedua, ketiga, takbir kita rukuk, takbir kita sujud, tak nama takbiratul ihram, namanya takbir intiqalat, pindah rukun. Takbir ni banyak nama. Takbiratul ihram hak pertama-tama dalam sembahyang tu, hak takbir pertama tu orang panggil takbiratul ihram. Kemudian takbir rukuk, sujud, bangkit pada dua sujud, bangkit daripada duduk, itu namanya takbir intiqalat. Takbir pindah rukun. Takbir ni banyak. Ada takbir kerana menang, ada takbir kerana seronok. Itu ajaran Islam. Kita seronok tepuk tangan, tu orang putih. Hak Islam, kalau kita ni seronok, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Ada lagu tu. Cara dia. Nabi suruh kita ni menyalahi. Man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa kesamaran dengan satu kaum, maka ia daripada golongan kaum itu. Kita kena menyalahi. Kena menyalahi. Mereka tak pakai tudung. Orang perempuan kita pakai tudung. Orang lelaki, mereka pakai selok pendek. Kita tutup semua. Menyalahi. Jangan turut. Kena menyalahi semua perkara. Mereka mula belah kiri, kita mula belah kanan. Jangan turut.
Tu tok guru dulu dia kejak dalam bab untuk menjaga akidah, untuk menjaga agama ni, dia tak bagi turut langsung budaya ataupun perbuatan daripada orang lain. Lebih-lebih lagi masa tu British jajah. Begitu juga di Indonesia Belanda jajah. Dia tak bagi. Orang lelaki pakai rantai buat apa? Bukan pakaian kita. Tu pakaian perempuan. Haram. Dihukumkan. Man tashabbaha min qaumin fahuwa minhum. La mula balik. Dulu Tok Guru duk marah. Tinggal dah. La dia jadi pula. Nah, dia jadi lagu mana? Zaman Syekh Nikmat duk berjuang tu. Tahun 70-an, 80-an. Pakai selak pendek belakang orang lelaki. Dia berjuang. Pakai hak selak pendek tu hilang dah. La dia mari balik dah. Anak-anak kita, na'udzubillah, kita minta jauh. Orang-orang muda, banyak dah yang mula pakai selak pendek. Dulu gelang tak pakai dah lelaki. La jual beli pakai pula. Buat apa tu? Buat ubat. Ubat lain banyak. Tak sampai kot sampai tahap kena lagu tu. Hak jalan lain banyak lagi. Man tasyabaha min qaumin fahuwa minhum. Barang siapa kesamaran dengan satu kaum, maka ia daripada golongan kaum itu. Pakaian, dia ada pakaian dia. Pakaian perempuan pakai. Pakaian laki pakai. Nah, jadi takbir ni, kalau kita seronok, Allahu Akbar. Takbir kerana gembira, takbir kerana azan, takbir kerana ribut, kebakaran. Nah, takbir sembahyang yang pertama namanya takbiratul ihram, takbir yang pindah rukun namanya takbir intiqalat. Takbir yang pertama tu takbiratul ihram. Pasal apa nama takbiratul ihram? Selepas daripada kita takbir tu haram kita melakukan barang yang halal sebelumnya. Seumpama haram kita minum, haram makan, haram kita ni bergelak, haram kita ni bergerak 3 kali berturut-turut. Lepas takbir tu tak lihat. Tu nama takbiratul ihram. Tu maklum. Tertentu takbiratul ihram itu dengan lafaz Allahu Akbar. Pada takbiratul ihram, bagi yang upaya bertutur dengannya, kita ni semua boleh kata, kena kata. Kecuali mu'allah yang baru masuk Islam 2 hari, 3 hari, tak dan lagi nak belajar, tak apa. Dia sebut Allah Maha Besar, tak apa, sah bagi dia. Kerana dia tu belum mampu. Ataupun dia menggantikan dengan lafaz yang lain umpama daripada lafaz Allahu Akbar ini. Itu bagi orang yang belum mampu kerana dia baru masuk Islam. Tapi kita ni yang mampu mesti lafaz Allahu Akbar. Pasal apa? Ini namanya warid perbuatan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Bermula orang yang tiada upaya bertutur, dia tak mampu nak kata Allahu Akbar dengan lafaz takbir itu. Kalau tak mampu dan tiada dapat mempelajarinya, dia baru masuk Islam sangat. Ataupun Tok Guru tak ada langsung, duduk sorang-sorang lautan, baru masuk Islam. Harus ia terjemah dengan bahasanya. Boleh dia terjemah dengan bahasa dia. Kalau Melayu, Allah Maha Besar. Boleh. Tu di peringkat mula orang yang baru masuk Islam. Jangan tekan ya, tak boleh. Apa tu kau belajar lah. Kau belajar. Tetapi keadaan ni boleh dikatakan zaman dulu. Zaman lah ni kita terdedah. Dalam televisyen pun duk azan. Orang non-Muslim pun dengar. Kadang-kadang latah sebut Allahu Akbar pun ada. Tapi tak dapat hidayah lagi ada. Ada satu kedai tu saya lupa dah di mana, Apek. Kita masuk-masuk, Masya Allah, dia sebut. Tapi dia tak dapat hidayah lagi. Maknanya kalau mampu, wajib kena takbir dengan lafaz Allahu Akbar. Kalau tak mampu, boleh
Sebelum nak belajar pelan-pelan tu, boleh diterjemahkan dengan bahasa masing-masing. Nah, Allah Maha Besar kalau dalam bahasa Melayunya. Syahdan, wajib baik. Jadi kita tak boleh panjangkan pada Allah yang awal akbar tu, kita tak boleh panjang. Kalau panjang, dia jadi makna lain. Tak boleh. Kalau panjang alif, dia jadi makna adakah Allah Maha Besar? Tanya pula. Adakah Allah tu Maha Besar? Kalau kita panjang alif, tak boleh. Kita tak boleh panjang. Tak boleh panjang alif pada Allah tu kerana bertukar makna kepada adakah. Na'udzubillah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, afillahi syakun, adakah layak kamu nak syak kepada kewujudanku? Tak layak. Wajib kita yakin Allah ni wujud yang menjadikan kita. Kita tak boleh jadi sendiri. Allah mentadbir kita Rabbil Alamin. Jadi kita tak boleh panjangkan alif hamzah pada Allah tu, kita tak boleh panjangkan. Syahdan, wajib. Baik. Jadi Allahu Akbar kita kena jazam. At-takbir al-jazmu. Takbir itu jazam. Kadang-kadang bunyinya macam Allahu Akbar. Bunyi pelik. Allahu Akbar. Sakinkan, sukunkan ra. Allahu Akbar. Jazam Nabi kata pada akbar itu. Kadang-kadang dia bunyi Allahu Akbar, dia jadi di situ dia tak jazam. Kadang-kadang Allahu Akbar, tu imam sebut Allahu Akbar. Allahu Akbar, bukan bukan Allahu Akbaru. Bukan tak leh. Kita kena sebut Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Kadang-kadang dia panjang hu, Allahu, Allah tu dah hu pula akbar. Tu kena jaga bagi elok. Banyak ada yang panjangkan alif, ada yang tidak sakin, tidak sukunkan akan ra. Kadang-kadang sebut Allahu Akbar. Tu kena jaga. Syahdan, wajib menyertai niat di dalam takbiratul ihram. Ini maklum. Kita hadirkan sahaja aku sembahyang fardu subuh. Dalam hati kita tu ketika takbiratul ihram. Dan sunat mengangkat kedua tangan hingga membetuli dua bahu ketika takbiratul ihram. Angkat tangan, membetuli bahu ketika takbiratul ihram. Dia lagu tu. Bagi orang lelaki, bagi orang perempuan, dia rapatkan. Dia rapatkan. Bagi orang lelaki boleh renggang. Hak dia mengangkat tangan, membetuli dua bahunya ketika takbiratul ihram. Habis. Baik. Jadi sebaiknya kita angkat tangan ni betul dengan telinga ni. Tu ada dalam kitab Musalli. Tu afdal. Kita angkat tangan membetuli di bawah cuping telinga ni. Betul lagu tu kalau orang lelaki. Kalau orang perempuan macam tu. Dan jari ni kita tundukkan sikit kepada ke arah kiblat. Kita tundukkan sikit kepada ke arah kiblat. Angkat takbir ni pun macam-macam. Kadang-kadang lagu tu macam-macam buat. Tapi kalau hak yang kita afdal disebut di dalam kitab-kitab, maknanya membetuli tangan dengan dua bahu, ibu jari ni membetuli cuping telinga bawah ni, dan
Dia macam tu. Kedudukan dia bagi orang lelaki, bagi orang perempuan rapat. Dan tundukkan sikit jari-jari kita ni ke arah kiblat. Tundukkan sikit jari-jari ni ke arah kiblat. Ada hak yang lagu tu ya. Ni kurang afdal. Dia angkat lagu tu ya. Ada hak lajak pula. Macam-macam. Ada hak pusing kot tu, mai kot ni pula. Macam-macam. Jadi kita hak orang mengaji, kita reti kedudukan yang afdal yang disebut dalam kitab, maka kita buat hak cara kita mengaji. Begitu juga turun daripada, kita nak turun daripada berdiri tu, nak sujud tu, kita turun lutut dulu, kemudian baru tangan, baru dahi. Kadang-kadang dia turun tangan. Orang sakit lutut tak apa. Kalau orang tak sakit lutut, kita turunkan lutut kita dulu, afdal. Kemudian baru tangan, kemudian baru dahi. Itu tertib yang afdal di dalam pergerakan solat yang disebut dalam kitab-kitab oleh ulama kita. Syahdan wajib menyertai niat di dalam takbiratul ihram, dan sunat mengangkat dua tangan hingga membetuli dua bahu ketika takbiratul ihram. Faedah. Ini satu faedah bermula bahagian muqaranah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Minta maaf hari ini berhenti awal sikit kerana memberi laluan kepada solat jenazah kawan baik kita, ahli yang istiqamah di dalam majlis ilmu kuliah duha Masjid Sultanah, Cikgu Omar. Orang baik, sentiasa istiqamah dalam mengaji. Jadi hari ini pukul 11 semayang mayat beliau rahimahullahu ta'ala di Masjid Kubang Siam Melak Jangguih. Jadi kami nak kena pergi lah. Saat lagi ada mesyuarat pukul 11 ulama nak main pada 17 hari bulan ni. Tok guru ada nak mesyuarat saat pukul 11. Jadi kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Cikgu Omar, kawan kita. Moga-moga Allah Ta'ala ampunkan segala dosa-dosa beliau, dan Allah Ta'ala tempatkan beliau bersama-sama orang beriman. Allah Ta'ala lapangkan kubur beliau dan memberi nikmat kepada beliau bersama dengan roh-roh orang beriman, dan bangkit bersama dengan Nabi kita dan mendapat syafaat Nabi kita SAW. Kita hadiahkan khusus Fatihah kepada Cikgu Omar kita bin apa tau? Cikgu Omar bin Ahmad. Cikgu Omar bin Ahmad. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah.